Hai, Assalamualaikum. Okey, kita berjumpa lagi bersama dengan Cikgu Del. Okey, hari ini Cikgu Del akan ajar tajuk darab. Okey, kita tengok situasi yang berada dekat dalam papan yang Cikgu tunjukkan ini. Okey, berapakah jumlah limau di dalam 3 buah kotak? Setiap kotak dimasukkan 12 biji limau. Okey, macam mana kita nak buat? Kalau kita gunakan teknik gambar raja, cikgu akan lukis kita ada berapa kotak? Kita ada 3 buah kotak. Jadi, kita lukis 3 buah kotak. Dalam setiap kotak dimasukkan 12 biji limau. Setiap satu kotak akan ada 12 biji limau. Jadi cikgu akan lukis 12 biji limau dalam setiap kotak. Okey, kotak pertama ada 12 biji limau. Kotak kedua pun ada 12 biji limau dan kotak yang ketiga ada 12 biji limau. Okey, kalau kita perhatikan dekat sini, kita boleh lakukan dua operasi. Yang pertama, kita boleh lakukan operasi tambah yang mana 12, kita tambah lagi dengan 12, kita tambah lagi dengan 12 sebab ada 3 kotak. Okey, kalau kita tambahkan 2 tambah 2 tambah 2, kita dapat 6. 1 tambah 1 tambah 1, kita akan dapat 3. Jadi kita dapat jawapan dia 36. Okey, kita tengok dekat sini apabila ada nombor yang sama, kita tambah berulang, dia boleh ditukarkan menjadi operasi darab. Okey. Ada 3 kotak yang mempunyai 12 biji limau setiap satu. Jadi operasi darab yang kita boleh buat ialah 3 kita darabkan dengan 12. Ada 3 kotak dan setiap satunya ada 12 biji limau. Jadi ayat matematik untuk operasi darab ialah 3 darab dengan 12. Okey, macam mana kita nak selesaikan operasi darab ini? Kita buat dalam bentuk lazim. Okay, kita boleh susun 12 ni dulu kita letak dekat atas, kemudian 3 ni kita letak dekat bawah. Okey, kita tulis dulu 12, 1, 2, kemudian kita tulis operasi darab dengan 3. Kita garis. Okey. Cara nak buat dia, 2 kita akan darabkan dengan 3. Okey, kalau awak tengok sifar 3, 2 darab 3 kita akan dapat 6. Jadi kita tulis dekat bawah ini 6. Okey, 1 yang ini pun kita kena darab juga dengan 3. Jadi 1 darab dengan 3 kita akan dapat 3. Jadi jawapan dia 36. Sama juga kalau kita buat dalam operasi tambah berulang. Dapat juga jawapan dia 36. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, cikgu tunjukkan contoh yang kedua. 4 darab 121. Okey, langkah pertama kita susun dalam bentuk lazim. Kita boleh tulis 121 ni dulu yang dekat atas. Okey, cikgu tulis 121 darab 4. 4 tu berada dekat belakang sekali bawah nombor 1. Okey, kemudian kita buat garisan. Okey, cikgu ucapkan tahniah pada siapa yang dah hafal sifar 4. Okey, kalau awak belum hafal, kita akan gunakan sifar 4 sebagai rujukan. Okey, semua nombor yang berada di atas ni kita akan darabkan dengan 4. Kita akan mulakan dulu dengan nilai tempat sah. Okey, nilai tempat sah ada 1. 1 ni kita kena darabkan dengan 4. Okey, 1 darab dengan 4, kita rujuk dengan sifar, kita akan dapat jawapan dia 4. Jadi, kita tulis dekat bawah ni 4. Okey, lepas kita buat nilai tempat sah, kita buat pula nilai tempat puluh. Yang mana 2 ni kita kena darabkan juga dengan 4.
Terujuk sifir, 2 darab dengan 4, kita akan dapat jawapan dia 8. Dan kita tulis 8 dekat dalam kotak. Okey, sah sudah, puluh sudah. Sekarang kita pergi rumah ratus. Okey, rumah ratus, 1 kita darabkan dengan 4. 1 darab dengan 4, kita akan dapat 4. Jadi, tulis jawapan dia dekat bawah ni, 4. Kita dapatlah jawapan dia, 484. Okey, cikgu tunjuk lagi contoh yang ketiga. 2013 darab dengan 2. Okey, langkah pertama seperti biasa, kita susun dalam bentuk lazim. 2000, 2, sifar, 1, 3 darab dengan 2. Okey, 2 ni kita letak dekat nilai tempat sah belakang sekali. 2. Okey, kemudian kita buat garisan. Okey, semua nombor yang dekat atas ni kita kena darabkan dengan 2. Okey. Cikgu mana sifir 2 cikgu? Okey, bagi yang dah hafal, tahniah cikgu ucapkan. Yang belum hafal, okey, adalah lebih baik sekiranya awak hafal sifir supaya dia lebih menjimatkan masa awak. Okey, sekarang kita akan mulakan dulu dengan nilai tempat sah. Okey, cikgu tulis dulu atas ni. Ini ialah rumah sah. Ini rumah puluh, ini rumah ratus dan ini rumah ribu. Okey. Semua nombor yang dekat atas ni kita akan darabkan dengan 2. Kita mulakan dengan nilai sah 3, kita darabkan dengan 2, rujuk dengan sifir. 3 darab 2, kita akan dapat jawapan dia 6. Kita tulis dekat bawah sini 6. Okey. Sekarang kita pergi kepada rumah puluh. Rumah puluh ada 1. 1 darab dengan 2, kita akan dapat 2. Sifar darab 2 ialah sifar. Teruskan lagi, 2 darab dengan 2, kita akan dapat 4. Jadi, jawapan dia ialah 4026. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Contoh yang keempat, 15 darab dengan 3. Okey, tulis 15, 1, 5, kemudian kita darabkan dengan 3. Kita garis. Okey, bagi yang masih lagi tak mahir dengan nilai tempat, cikgu tulis nilai tempatnya dekat atas ni. Ini nilai tempat sah dan yang ini nilai tempat puluh. Okey, kita akan darabkan nombor yang dekat atas ni dengan 3. Kita mulakan dengan 5 darab 3. Okey, terujuk sifir. 5 darab 3 ialah 15. Okey, 15 ada 2 digit. 1 dengan 5. Okey, seperti biasa, 5 kita akan masukkan dekat dalam kotak. Dan 1 ni kita akan bawa pergi ke rumah puluh. Okey, dekat sini kita kena beri perhatian. Kita kena darab dahulu. 1 ni kita darab dulu dengan 3. 1 darab dengan 3 dapat 3. Kemudian baru kita tambahkan dengan 1 yang dekat atas ni. Okey, cikgu ulang semula. 1 darab dengan 3, kita akan dapat 3. Kemudian tambah dengan 1, kita akan dapat 4. Jadi terus kita tulis dekat sini, jawapan dia 4. Jadi 15 darab dengan 3, kita akan dapat jawapan akhir dia ialah 45. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya lagi. Kelima, 6 darab dengan 54. Okey, kita nak tulis siapa yang dekat atas? Okey, kita tulis 54 dekat atas. 54, kita darabkan dengan 6. Okey, kita garis. Semua nombor yang dekat atas ni, nombor 5 dengan nombor 4, kita kena darabkan dengan nombor 6. Okey, dan kita boleh rujuk sifir 6. Okey, 4 darab dengan 6. Kalau tengok dekat sini, 4 darab dengan 6, kita akan dapat jawapan dia 24. Okey, 24 ada 2 digit, 24. Jadi, kita nak tulis siapa yang dekat dalam? Ya. Yang 4 ni kita tulis dekat dalam dan yang kedua ni kita akan bawa pergi ke rumah puluh. Kemudian kita darab dahulu. 5 kita darab dulu dengan 6, kita akan dapat 30. 30 tambah lagi dengan 2 dekat atas ni, kita akan dapat 32. Okey, 32 ada 2 digit. 2 dekat sini, 3 ni sepatutnya kita bawa pergi sebelah ke atas ni. Tapi disebabkan tak ada orang dekat sini, jadi 3 ni kita terus saja tulis dekat sebelah dia.
Jadi kita akan dapat jawapan dia ialah 324. Okey, kita tengok lagi contoh yang ke-6. 9 kita darabkan dengan 7. Okey, kita susun dalam bentuk lazim dahulu. 1 sifar 9 darab 7. Kita garis. Okey, semua nombor yang dekat atas ni kita kena darabkan dengan siapa? Ya, kita kena darabkan dengan 7 dan kita boleh rujuk sifir 7. Okey, kita mulakan dengan nilai tempat sah. 9 darab dengan 7, terujuk sifir, dapat jawapan 63. Okey, 63 ada 2 digit, 3 kita letak dekat dalam, 6 kita bawa pergi sebelah. Okey, kemudian nilai tempat 40, sifar darab dengan 7. Sifar darab dengan 7 ialah sifar, kemudian baru kita tambahkan dengan yang dekat atas ni 6. Jadi sifar tambah dengan 6, kita akan dapat 6. Kemudian nilai tempat ratus 1 darab dengan 7, kita akan dapat 7. Jawapan akhir dia ialah 763. Okey, cikgu tunjukkan lagi satu contoh yang terakhir, contoh yang ke-7. 576 darab dengan 8. 576 kita darabkan dengan 8. Okey, cikgu garis. Semua nombor yang dekat atas ni kita kena darabkan dengan siapa? Darabkan dengan 8. Kita rujuk sifir 6 darab dengan 8. Kat sini kita dapat 48, ada 2 digit. 8 kita tulis dekat dalam, 4 kita bawa pergi rumah sebelah. Okey, dekat sini kita buat apa dulu? Kita darab dulu 7 kita darab dulu dengan 8. 7 darab 8 kita dapat 56. Okey, 56 ini kita tambahkan dengan 4 yang dekat atas ni. Okey, 56 tambah dengan 4, 57, 58, 59, 60. Kita dapat jawapan 60. Okey, 60 sifar tulis dekat dalam kotak. 6 kita bawa pergi sebelah rumah ratus. Okey, sama juga dengan yang ini. 5 kita darabkan dengan 8. 5 darab 8 kita dapat 40. Okey, 40 kemudian tambah dengan 6 dekat atas ni, kita akan dapat jawapan 46. 6 dekat dalam, 4 kita bawa pergi sebelah. Tapi disebabkan tak ada kawan dekat sebelah ni, jadi kita terus aja tulis dekat bawah ini. Jadi kita dapat jawapan akhir dia 4608. Okey, cikgu dah tunjukkan 7 contoh. Cikgu harap awak boleh buat, awak faham. Dan kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Okey, bye. Assalamualaikum.